Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afidani bin Muhammad Zaini daripada kelas 1 Ehsan. Pada hari ini, saya ingin menerangkan subjek sains tingkatan 1 bab 9 iaitu bumi. Sistem dan struktur bumi. Sistem bumi terbahagi kepada 4 komponen iaitu hidrosfera, atmosfera, geosfera dan biosfera. Hidrosfera ialah zon yang merangkumi sungai, tasik, lautan, air yang terperangkap dalam ais, air di bawah tanah dan wap air di atmosfera. Bermaksud, hidrosfera merupakan zon yang merangkumi kawasan terdahan air di atmosfera, iaitu dalam bentuk cecair air, pepejat ataupun gas. Atmosfera adalah zon udara yang menyeliputi permukaan bumi. Geosfera adalah zon batu dan tanah di atas permukaan bumi, seperti di kawasan gunung dan juga kawasan bukit, ataupun seluruh di permukaan bumi. Biosfera adalah zon hidupan, di mana di biosfera tempat di kawasan zon biosfera lah tempat kita hidup, haiwan hidup dan semua benda hidup di kawasan biosfera. Stratifikasi atmosfera. Lapisan atmosfera terdiri 5 lapisan. Lapisan pertama, exosfera, di ketinggian 480 km ke atas. Lapisan exosfera mengandungi gas-gas ringan seperti helium dan hidrogen. Udara bertambah nipis menghadakan angkasa lepas. Bermaksud, jika kita menghala terus ke angkasa lepas, kita sukar untuk bernafas kerana kandungan udara di sana sangat nipis. Dan di sini juga tempat di mana satelit komunikasi mengorbit bumi dan membolehkan panggilan telefon dan siaran televisyen dapat diterima oleh seluruh manusia di bumi. Lapisan kedua iaitu termosfera, berada di ketinggian 80 hingga 480 km. Lapisan termosfera juga dikenali sebagai ionosfera kerana lapisan ini mengandungi ion-ion yang dapat memantulkan gelombang-gelombang radio. Aurora iaitu jalur-jalur cahaya yang berwarna-warni hasil daripada tindakan zarah-zarah bercas dengan magnet bumi dan gas-gas atmosfera berlaku di lapisan termosfera. Lapisan ketiga ialah lapisan mesosfera. Lapisan mesosfera yang berada di ketinggian 50 hingga 80 km. Di sinilah tempatnya berlaku pembakaran dan penghancuran meteorit, iaitu jika ada meteor yang mahu terhempas di bumi, jika tiba di lapisan mesosfera, di situlah meteor itu akan terbakar dan hancur. Lapisan keempat, lapisan stratosfera yang berada di ketinggian 13 hingga 50 km. Lapisan ini adalah sesuai dan stabil untuk penerbangan kapal terbang. Terdapat dan juga di sini jugalah tempat yang mengandungi lapisan ozon, yang mengandungi gas ozon yang dapat menyerap sinaran ultra ungu matahari. Namun sekarang ini masalah penipisan ozon berlaku apabila bahan klorofluorokarbon ataupun CFC yang dihasilkan oleh racun serangga, peti sejuk dan penyambat udara yang menyebabkan menguraikan molekul-molekul ozon dalam lapisan ozon. Sebab itulah
kita perlu memakai juruserangga putih sejuk dan penyaman udara yang menggunakan bahan hydrochlorofluorocarbon ataupun HCFC yang tidak akan menyebabkan molekul-molekul ozon tu semakin terburai, yang menyebabkan lapisan ozon semakin nipis. Sebab tu kita digalakkan untuk menggunakan alat-alat yang menggunakan HCFC ataupun hydrochlorofluorocarbon. Lapisan terakhir, lapisan troposfera berada di ketinggian ketinggian maksimum 13 km. Lapisan di mana lapisan ini di mana untuk lapisan tempat benda hidup, dan juga di lapisan inilah manusia, tumbuhan, haiwan, serangga, mikroorganisma hidup. Dan juga hujan dan salji terbentuk di lapisan troposfera. Stratifikasi dalam lautan. Lautan yang boleh dibahagikan kepada zon-zon. Terdapat zon-zon yang berbeza. Terdapat 3 zon di dalam lautan, iaitu zon permukaan, zon tengah malam dan zon gelap. Zon permukaan, di mana dalam zon ini air adalah sangat cetek dan cahaya boleh bergerak menembusinya. Hal ini membolehkan zon ini sesuai untuk habitat tumbuhan. Dan bila kita menyelam di kawasan zon permukaan, sebab tu ketika itu lautan sangat cerah ketika waktu siang. Zon tengah malam. Zon tengah malam hanya mempunyai sedikit cahaya ataupun langsung tidak ada cahaya. Tumbuhan suka untuk hidup di kawasan zon tengah malam, dan kebanyakannya spesies ikan ataupun haiwan laut yang tinggal di kawasan zon tengah malam, kebanyakannya adalah haiwan laut yang besar seperti sotong gurita, ikan paus dan berbagai lagi spesies ikan yang besar. Zon gelap. Zon ini amat dalam dan tiada cahaya yang boleh sampai. Oleh itu kebanyakan haiwan badan yang berkilau. Maksudnya dalam zon ini kebanyakannya haiwan laut dalam zon gelap, kebanyakannya haiwannya berkilau atau bersinar dalam gelap. Contohnya obor-obor yang hidup di kawasan zon gelap. Kita dapat lihat obor-obor itu akan memancarkan cahaya yang cantik ketika berenang di kawasan zon gelap. Seterusnya, taburan air di bumi. Kita bermula daripada air hujan ni. Awan mempunyai kandungan air, di mana simpanan awan mempunyai simpanan air, dan bila ia terlampau berat dia akan mula bocor, dan itu yang menyebabkan hujan. Hujan turun di kawasan bukit dan juga daripada kawasan gunung-gunung yang bersalji. Simpanan air dalam ais dan salji mula cair. Dan bila cair, air itu akan mengalir ke bawah. Dan bila di bawah, bila air itu mengalir, ia mengalir ke sungai. Dan bila sampai di kawasan tadahan air akan tersejat dan berlakunya kondensasi, di mana berlakunya proses kondensasi yang menyebabkan berbentuk awan. Awan berada di awan ataupun simpanan air dalam atmosfera. Dan ada juga air yang berasal daripada air bawah tanah. Biasanya air bawah tanah ini akan mengalir ke atas dan dipanggil sebagai mata air. Dan bila air tersejat, bila awan itu telah terlampau berat, awan itu akan bocor dan akan menurunkan air hujan. Dan itulah taburan air di bumi. Dan sebab itulah
air di permukaan bumi dan di atmosfera bumi adalah sentiasa tetap. Lapisan bumi. Bumi boleh dibahagikan kepada 3 lapisan utama berdasarkan sifat fizikalnya, iaitu kerak, mantle dan teras. Teras terdapat 2, iaitu teras luar dan teras dalam. Lapisan mantle terdiri daripada komponen litosfera, asthenosfera dan mesosfera. Litosfera meliputi kerak dan bahagian atas mantle. Dan gambar di tepi ini mana gambar yang menunjukkan contoh lapisan bumi. Bumi ialah satu-satunya rumah bagi semua hidupan. Itu adalah betul di mana buat masa ini di sistem suria kita hanya planet bumi saja yang mempunyai hidupan. Salah satu keistimewaan sifat bumi yang menyebabkan bumi sesuai untuk semua hidupan ialah suhu bumi tidak terlalu panas atau sejuk berbanding dengan planet lain. Dan juga kedudukan bumi tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh daripada matahari. Jika contoh bumi berada di begitu dekat dengan matahari, sinar matahari boleh menyebabkan bumi hancur kerana terpapar dengan sinar matahari yang sangat panas. Namun jika bumi jauh daripada sinar matahari, kawasan di bumi akan gelap dan suhu bumi akan menjadi sangat sejuk yang menyebabkan keseluruh hidupan di bumi akan mati dalam pembekuan. Dan selain itu juga bumi mempunyai air dan juga oksigen. Oksigen juga menyebabkan bumi sesuai untuk semua hidupan. Jadi kita perlulah sayangi bumi ini, kerana bumi merupakan satu-satunya planet yang boleh kita diami sekarang ini. Okey. Kita ke seterusnya. Okey. Jenis batuan dan ciri-cirinya. Okey. Di struktur bumi terdapat jenis batuan di bumi. Okey. Igneous. Batu igneous terbentuk daripada proses penyejukan dan pembekuan magma atau lava yang mengalir keluar dari lapisan mantle dan juga mengandungi pelbagai bahan mineral. Jadi bila lava keluar, kita akan dapat lihat contoh bila berlaku letusan gunung berapi. Setelah berlaku letusan gunung berapi itu, lava itu akan mula mengeras dan itu dipanggil sebagai batuan igneous. Batuan igneous mempunyai berbagai bahan mineral. Batuan kedua, batuan sedimen. Batuan sedimen terbentuk daripada mampatan bahan-bahan endapan yang dibawa oleh sungai, glasier dan angin. Terdiri daripada lapisan yang banyak yang kadang-kadang berongga dan mengandungi fosil. Okey, cuba lihat gambar ini. Okey. Terdapat fosil di dalam itu. Dari kawasan dan benda yang merangkap fosil itu dipanggil sebagai batu sedimen. Batuan seterusnya, batuan metamorfik. Batuan metamorfik terbentuk apabila batuan igneous atau batuan sedimen terdedah kepada tekanan dan suhu yang sangat tinggi, biasanya lebih keras dari batuan asal yang berbentuknya, iaitu lebih keras dari batuan igneous dan batuan sedimen. Bagaimana proses pembentukan batuan? Okey. Proses batuan, okey. Daripada permukaan, jika kita mala terus ke arah mantel, suhu haba dan tekanannya akan meningkat. Okey. Bila magma
naik ke atas. Magma tu akan berlakunya proses penyejukan dan pembukaan magma. Kerana jika dimeletus ke permukaan bumi, haba dan tekanan akan menurun. Jadi magma tu akan berlakunya sejuk pembukuan dan penyejukan dan akan terbentuknya batuan igneous. Bagaimana batuan sedimen? Okey. Lepas terbentuknya batuan igneous dan itu diangkat ke permukaan, berlakunya proses lulu hawa dan selepas proses itu berlakunya hakisan, dan hakisan itu terus mala ke kawasan lautan dan berlakunya pembedapan bahan hakisan dan terjadi batuan sedimen. Okay. Bagaimana batuan metamorfik? Batuan metamorfik, jika batuan igneous dan juga batuan sedimen menurun kembali ke kawasan menghala ke mantel, suhu dan tekanan akan meningkat. Dan bila suhu haba dan tekanan meningkat, jadi terjadilah batuan metamorfik. Jadi begitulah proses pembentukan batuan di bumi. Proses utama di bumi. Terdapat dua proses, iaitu proses eksogen dan proses endogen. Proses eksogen, proses yang berlaku di permukaan bumi, maksudnya proses itu berlaku di kawasan permukaan bumi. Contoh, lulu hawa, hakisan, susutan jisim, susutan daran, angkutan dan pengenapan. Lulu hawa merupakan satu proses pemecahan dan penguraian atau perebutan batuan akibat perubahan suhu, air, hujan, tindakan fos dan mikroorganisma. Hakisan merupakan proses perhausan yang dialami oleh permukaan bumi akibat tindakan agen-agen yang bergerak seperti air, angin dan ombak. Iaitu seperti bila ombak tu terjadi dekat kawasan berlaku ni kawasan berbatuan yang tinggi, batuan tu akan mula terhakis. Begitulah contoh, begitulah berlakunya proses hakisan. Proses susutan jisim dan susutan darat melibatkan pergerakan tanah dari atas cerun ke bahagian bawah akibat daya tarikan graviti. Misalnya tanah runtuh. Jadi bila berlaku tanah runtuh, dia dipanggil sebagai proses susutan jisim dan susutan darat. Dan biasanya berlaku ni bila tanah runtuh. Tapi kadang-kadang bukan sebab graviti. Sebab bila pokok semua ditebang, tanah biasanya akar pokok akan menahan tanah di kawasan cerun. Tapi bila pokok dah tak ada, pokok dah kena tebang, maka tak ada akar untuk tahan dan menyebabkan tanah runtuh. Dan juga bila hujan terlalu lebat, itu juga salah satunya sebab tanah runtuh. Bukan juga sebab proses susutan jisim dan susutan darat. Okey. Seterusnya, angkutan dan pengenapan. Bahan-bahan yang telah dilulu hawa atau rakis akan dibawa oleh agen-agen seperti aliran air, angin, ombak dan glasier. Bahan-bahan tersebut akan dienapkan apabila laju ejen menjadi perlahan. Proses endogen. Proses endogen yang berpunca daripada bahagian dalam bumi. Bermaksud proses ini berlakunya punca daripada bahagian dalam bumi, membentuk dan mengubah permukaan bumi. Jadi proses endogen ni yang menyebabkan yang membentuk dan mengubah permukaan bumi. Contohnya proses olakan mantel, aktiviti magma dan proses pergerakan kerak bumi atau plate tektonik. Proses olakan mantel. Suhu yang tinggi dalam bahagian mantel dan teras bumi menghasilkan arus-arus perolakan di lapisan atmosfera. Arus ini berupaya menggerakkan kerak bumi. Proses pergerakan kerak bumi ataupun plate tektonik. Menurut teori plate tektonik, kerak bumi dibahagikan kepada
kepada beberapa keping plat. Plat ini sentiasa bergerak menyebabkan proses pertembungan dan percapahan yang menghasilkan pelbagai bentuk muka bumi serta hayutan benua. Contoh ini, gambar ini. Ini merupakan bumi di zaman berjuta-juta tahun dahulu dan bumi zaman sekarang. Dan lihat, sangat berbeza. Ini disebabkan oleh proses pergerakan kerak bumi ataupun plat tektonik. Dan ini dipanggil sebagai hanyutan benua. Aktiviti magma. Aktiviti magma adalah biasanya ialah salah satunya gunung berapi ialah satu lohong dari dalam kerak bumi dan membolehkan magma yang cair dan panas keluar melalui dalam bentuk letusan kuat. Bahan-bahan tersebut akan bertimbul di sekeliling lohong dan berbentuk kon gunung berapi. Jadi dapat lihat rupa gunung berapi itu kan kita dapat lihat ibarat macam kon. Itu sebenarnya adalah cecair magma ataupun bahan-bahan letusan akan tertimbul di sekeliling cerun lohong dan membentuk kon gunung berapi. Itulah hasilnya gunung berapi. Fenomena bencana. Fenomena bencana ini adalah sama seperti bencana alam. Contohnya vulkanisme ataupun gunung berapi. Pemanasan global seperti kemarau, tsunami, tanah runtuh, lubang benam dan gempa bumi. Selain itu, terdapat juga fenomena geobencana lain seperti jalan jelus. Tanah jelus ialah geobencana yang biasanya berlaku di kawasan paya. Manakala hujan asid ialah geobencana yang biasanya berlaku di kawasan perindustrian. Fakta bonus. Bagaimana terbentuknya hujan asid? Hujan asid terbentuk apabila asap daripada kawasan kilang naik ke kawasan atmosfer bumi, ia akan membentuk awan di mana terdapat gandungan yang begitu banyak sangat karbon dioksida yang mungkin akan mencemarkan oksigen dan yang akan membentuk awan. Dan bila turun hujan, bila bercampur dengan air hujan, ia akan menghasilkan hujan asid. Hujan asid dia akan menyebabkan hidupan akuatik yang kecil akan mati ataupun pupus. Dengan perkembangan teknologi dan sains di zaman sekarang, terdapat alat-alat yang mampu untuk mengesan geobencana. Contohnya alat untuk mengesan tanah runtuh dan juga alat untuk mengesan tsunami yang terdapat di Malaysia. Lihat gambar di sini. Ya. Kesan geobencana. Geobencana seperti tsunami dan gempa bumi boleh menyebabkan kehilangan nyawa, penyakit, kebuluran serta kerosakan harta benda. Kita haruslah bersimpati dan membantu masa-masa banjir alam, masa-masa bencana alam. Antara kesan fenomena geobencana yang besar berlaku di Malaysia seperti berlakunya pada 26 Disember tahun 2004 di mana berlakunya gempa bumi di utara Sumatera yang paling dahsyat di dunia dalam tempoh 40 tahun yang menghasilkan ombak gergasi iaitu tsunami, dan ia akhirnya menyebabkan kawasan seperti Pulau Pinang dan Pulau Langkawi terjejas dengan sangat teruk dan terdapat 43 rakyat Malaysia terbunuh akibat tsunami itu. Selain itu, berlaku juga gempa bumi di Gunung Kinabalu. Gempa bumi ini berlaku pada 23 Jun tahun 2015 dan menyebabkan 19 mangsa terkorban. Selain itu, berlakunya kejadian banjir lumpur Cameron Highlands. Banjir lumpur Cameron Highlands ini boleh dikatakan berlaku hampir setiap tahun, tapi yang paling
Antara yang paling teruk adalah berlakunya pada tahun 2013. Usia bumi dianggarkan sebagai 4.5 bilion tahun daripada meteorit yang diperolehi. Bumi telah melalui pelbagai peringkat masa yang telah mengubah atau mencorak bentuk muka bumi dan hidupannya. Ahli geologi menetapkan tempoh masa yang panjang itu sebagai era. Setiap era boleh dibahagikan kepada beberapa tempoh masa. Contoh era adalah seperti era Paleozoik, era Mesozoik dan era Cenozoik. Dan di dalam setiap era itu pasti mempunyai pelbagai tempoh. Seperti jika di era Cenozoik terdapat tempoh Quaternary, Tertiary dan Mesozoik, tempoh Kapur dan tempoh Jura, tempoh Trias. Tempoh untuk Paleozoik begitu banyak. Itu sepertinya seperti contohnya era Silo, Devon dan Karbon. Itu antara contoh-contohnya. Masih ada lagi beberapa era dapat lagi tempoh di era Paleozoik, tapi saya hanya sebutkan sebahagiannya saja. Fosil merupakan bahan bumi yang terbenam dan tertimbun seperti tumbuhan, haiwan dan serangga untuk jangka masa yang sangat lama. Dan gambar di sini adalah contoh-contoh fosil. Apa pula kepentingan fosil kepada perkembangan sains? Rekod fosil memberikan maklumat tentang cara spesies haiwan dan tumbuhan di bumi berubah merentas berbilion tahun. Rekod fosil juga memberikan maklumat tentang spesies yang telah hilang dari bumi. Sumber bumi dan geologi gunaannya: air permukaan dan air bawah tanah. Air permukaan dijumpai di atas permukaan bumi. Contohnya adalah seperti air laut, air kolam dan air sungai. Air permukaan boleh tercemar akibat bahan buangan domestik, bahan buangan seperti bahan buangan domestik, buang sisa toksik dan sebagainya. Biasanya berlakunya di kawasan perindustrian dan perumahan. Baja berlebihan dan racun perosa dari kawasan pertanian juga mencemarkan air sungai. Air bawah tanah atau aquifer meliputi ruang kosong atau antara butiran tanah sehingga aras batuan tidak terlap air. Namun, air bawah tanah juga memiliki risiko pencemaran, iaitu apabila laut resap baja kimia dan racun serangga dalam bidang pertanian boleh juga menyebabkan air bawah tanah menghadapi risiko pencemaran. Dan juga sisa bahan kimia atau industri dan domestik di tempat pusat sampah membawa risiko pencemaran air bawah tanah. Jadi kita perlulah jaga di kawasan tempat air permukaan dan air bawah tanah, kerana air penting untuk kehidupan kita. Mineral economy.
Mineral ekonomi di bumi terdiri daripada mineral logam, mineral bukan logam dan mineral nadir. Contoh mineral logam ialah biji besi, biji timah dan emas. Manakala mineral bukan logam ialah arang, batu dan petroleum. Mineral nadir bumi mengandungi satu atau lebih daripada 17 unsur nadir bumi yang dijumpai di dalam kerak bumi. Walaupun hampir keseluruhan mineral nadir boleh dapati dengan banyaknya, namun mineral itu sukar dipisahkan kerana wujud bersama dengan logam-logam nadir lain. Disebabkan sifat-sifat unik mineral nadir, mineral itu digunakan dalam teknologi moden seperti komputer, DVD, alatan komunikasi, televisyen dan lain-lain. Oleh itu, mineral nadir bumi amat penting kepada perkembangan ekonomi negara dan dunia. Jadi semua gadget-gadget yang kita pakai ini terhasil daripada mineral nadir. Bagaimana arang batu dan petroleum terbentuk? Pada berjuta tahun dahulu, tumbuhan mati secara semula jadi. Selepas bertahun-tahun, sisa itu tertimbus di bawah lapisan enapan atau lumpur. Di bawah tekanan dan haba yang tinggi, fosil tumbuhan bertukar dengan perlahan kepada arang batu. Itu adalah pembentukan arang batu. Pembentukan petroleum dan gas asli pula apabila fosil terperangkap, sisa hidupan daratan yang mati tertimbun di bawah tanah ataupun dipanggil sebagai fosil yang terperangkap, dan juga sisa hidupan laut yang mati tenggelam ke dasar laut. Selepas berjuta-juta tahun, sisa-sisa itu tertanam semakin jauh ke dalam bumi di bawah lapisan tebal batu dan lumpur. Gas asli dan juga petroleum. Lihat di gambar ini, yang putih itu adalah gas asli dan manakala yang hitam itu adalah petroleum. Melalui tindakan bakteria, perebutan separa berlaku dalam keadaan kekurangan oksigen. Penguraian seterusnya oleh bakteria di bawah suhu dan tekanan yang tinggi, akhirnya menghasilkan petroleum dan gas asli. Proses hidroterma. Pernahkah anda melawat atau mandi-mandi di kolam air panas? Tahukah anda tentang kolam air panas? Tahu anda tentang sebab air kolam itu panas? Air kolam itu dipanaskan oleh haba daripada bumi secara semula jadi. Hal ini dikenali sebagai proses hidroterma. Apakah kelebihan hidroterma daripada prospek ekonomi? Okey. Lihat gambar di sini di mana berlakunya pembentukan kolam air panas dan penjenaan tenaga elektrik daripada hidroterma. Apabila sumber haba iaitu magma bila naik ke atas melepasi batuan metamorfik dan juga aquifer dipanaskan, ia akan berbentuk telaga dan air panas. Dan ia juga boleh menjadi penjana tenaga elektrik. Dan bila air itu naik ke atas, dia akan menghasilkan steam. Steam panas digunakan untuk menggerakkan turbin dan menjana tenaga elektrik. Jadi itulah penjana tenaga elektrik menggunakan air ataupun proses hidroterma. Namun zaman sekarang ini telah pun berlakunya banyak kerosakan di kawasan alam sekitar di bumi. Kebanyakannya adalah daripada aktiviti manusia yang tidak dirancang dengan baik. Dia boleh menyebabkan kesan buruk kepada semua kehidupan di bumi. Antaranya adalah penyahutanan, pertanian,
food industry pembakaran terbuka. Jika aktiviti ini semakin bermahajirela, ia akan berlakunya seperti hakisan tanah, banjir kilat, kepupusan flora dan fauna, pencemaran air, udara, terma dan bunyi, dan juga pemanasan global. Sebab itulah kita perlu untuk menjaga alam sekitar, kerana tempat ini juga tempat tinggal kita dan sumber makanan kita, sumber air minuman kita, kebanyakannya semua berasal daripada alam sekitar. Jika benda itu semua dah tiada, kita tak bukan boleh hidup dan menyebabkan seluruh manusia di bumi ini akan mati juga. Jadi kita perlulah menjaga alam sekitar kita semua supaya ia tidak pupus.